Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammi bil khair. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz bersama dengan kita pada malam ini dan kepada semua sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk hadir. Alhamdulillah Ustaz, kita dah sampai dah selesai hadis yang ke-8. Darah seorang darah seorang darah seorang Muslim yang lepas. Dia tak sama sikit ya Ustaz dengan buku yang kita kita uh, buku daripada Dr. Zulkifli, terjemahan Dr. Zulkifli lain sikit kan. Tapi makna dia tetap samalah dalam pengajian kita. Jadi kita dah selesai hadis ke-8 pada hari Isnin minggu yang kedua. Jadi hari ini Ustaz kita teruskan hadis ke-9 ni Ustaz hari ni. Kita akan teruskan dengan hadis ke-9. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkanlah majlis kita kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Alim, Maha mengetahui segala ilmu. Allah Tuhan yang Maha Hakim, Maha bijaksana menentukan kepada siapa ilmu itu sampai dan bagaimana caranya sampai. Okey, pertama sekali macam biasa saya nak check suara dulu. Kalau suara okey, tolong reply chat ke, tolong respon ke. Jelas Ustaz. Jelas Alhamdulillah. Okey, so hari ini insya-Allah hari ini kita akan sambung kuliah kita untuk tajuk yang ke-9, iaitu hadis yang ke-9. Tadi Dr. Marina sebut dia punya tajuk kita ni ataupun kita punya perkongsian ini dia lain sikit daripada apa yang ada dalam kitab Dr. Zul. So ini dinamakan dalam ilmu hadis sebagai terjematul bab ataupun kita panggil dia sebagai kita punya tajuk itu. Dalam bahasa Arab ataupun dalam ilmu hadis kita panggil dia terjematul bab. Tarajimul bab ini adalah mengikut kefahaman ataupun mengikut apa yang ulama hadis keluarkan bila difaham sesuatu hadis. Nabi SAW bila dia sebut hadis tu dia tak bagi tajuk. Dia sebut saja hadis tu. Jadi macam mana sesuatu ulama tu dia nak tahu hadis tu tentang apa? Berdasarkan kefahaman dia terhadap hadis tu. So contohnya bila beberapa ulama di bahagian, contohnya ulama-ulama yang duduk di bahagian Syria, Iraq, Jordan, dia faham hadis ni, oh dia cerita pasal benda ni. Kalau saya pula belajar di Morocco, saya belajar dengan syekh yang belajar di Morocco, dia pula pandang hadis ni sebenarnya cerita pasal benda ni. Tetapi konten dia sama je. Tetapi apakah yang dia highlight? Contohnya bila saya belajar hadis yang nombor 8 hari itu, saya sebut dia sebagai harga darah seorang Islam itu. Kenapa? Sebab pada hadis itu disebut perkataan yang cerita pasal Nabi sebut umirtu an uqatilan nas. Aku disuruh untuk memerangi manusia. Maksudnya Nabi disuruh untuk perang dengan orang. Darah orang lain halal. Darah orang Islam tak boleh. Maka apakah value darah itu? Maka kat situ dia jadi tajuk besar. Begitu juga dengan tajuk kita yang hari ini yang kita akan kongsikan. Antara tajuk yang kita akan tengok hari ini iaitu tajuk hadis yang ke-9. Saya share sekejap. Tajuk yang kita kongsi hari ini, saya sebut tajuk dia ini sebagai yang disuruh dan yang dilarang. Kalaulah kita tengok dekat dalam tajuk yang lain, boleh jadi ataupun kita tengok dekat dalam perbincangan daripada asatizah ataupun dalam tajuk-tajuk yang lain, dia mungkin akan sebut perkataan tajuk dia lain. Tetapi hadis ni tetap sama. Kejap lagi kita tengok kenapa dipanggil hadis ini mengikut kefahaman yang saya belajar, yang saya tengok, dia dipanggil sebagai hadis tentang yang disuruh dan yang dilarang. Ada yang dicerita tentang perkara yang ringan, perkara yang berat. Adalah beberapa tafsiran-tafsiran. Tetapi poinnya adalah hadisnya sama. So hari ini kita tengok hadis yang ke-9 daripada kita punya kitab yang kita panggil Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita tengok dia punya matan dia dulu. Okey, macam biasa kita tengok matan dia. Matan dia adalah An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh
wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mari kita tengok terjemahan dia. Apakah terjemahan dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dinamakan sebagai Abdurrahman ibn Sakhar. Beliau berkata bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sahaja yang aku larang kamu lakukan, maka hendaklah kamu stop, jangan buat. Dan apa yang aku perintah kamu buat, maka lakukanlah semampu yang kamu boleh buat. Kerana sesungguhnya umat yang terdahulu hancur binasa. Rosak mereka ini kerana mereka ini banyak persoalan dan banyak berselisih pendapat dengan nabi-nabi mereka. Okey, so itu terjemahan ataupun kita punya translation direct daripada hadis kita ini. Mari kita tengok macam biasa kita punya perawi kita. Ini antara trademark Imam An-Nawawi dalam dia menulis kitab dia. Bila nama perawi itu nama yang baru, kita tak pernah jumpa, maka dia akan sebut nama perawi yang kita kenal itu dan dia akan sebut nama dia yang dia nak tunjuk kepada kita. Contohnya hadis kita ini disebut sebagai Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar. Itu nama Abu Hurairah itu. Abu Hurairah bukanlah nama sebenarnya. Nama sebenarnya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Ini Abdurrahman ini nama Abu Hurairah. Namun Abu Hurairah ni dia merupakan sahabat yang dia ini pelik sikit. Kenapa? Pertama, namanya disebut oleh banyak ulama-ulama nasab dan ulama-ulama sirah dan ulama-ulama sejarah. Nama dia banyak. Nama dia bukan satu. Ulama tak boleh nak confirmkan mana satu nama dia. Maka nama yang ulama nak sebut ini terlampau banyak sampai dia orang pun nak confirmkan mana satu. Ada kata nama dia sekian, ada kata nama dia Abu Umair, ada kata nama dia Abu Umar, ada kata nama dia Abu Amar, macam-macam nama. Kerana apa? Kerana sebelum Islam dia diberikan nama yang bermacam-macam. Okey, itu antara yang disebut. Tetapi siapa yang bagi nama dia Abdul Rahman? Nabi ketika kali pertama Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi untuk memeluk Islam, Nabi tanya, nama engkau siapa? Dia kata, nama saya banyak. Orang panggil saya macam-macam nama ada. Maka Nabi kata, tak apa, saya panggil awak Abdul Rahman. Maka dia dikenallah dengan Abdul Rahman dan namanya Abdul Rahman ibn Sakhar. Itu nama dia yang popular. Kalau ditanya nama Abu Hurairah yang sebenar, ada banyak riwayat. Tetapi nama yang diberi oleh Nabi ketika itu namanya Abdul Rahman ibn Sakhar. Mana pula datang Abu Hurairah ini? Abu Hurairah ini kita panggil dalam bahasa Arab sebagai kunyah. Kunyah ini adalah satu, kita panggil dia satu gelaran kepada dia ini. So, Abu Hurairah ini adalah perkataan Abu Hurairah ini datang perkataan Abu Hir. Nabi selalu panggil dia, Ya Aba Hir. Dia bukan Hurairah, dia Hir. Hir ini apa dia? Kucing. Hir dalam bahasa Arab bermaksud kucing. Ada satu lagi perkataan dalam bahasa Arab untuk kucing dinamakan ketun. Tapi hir ini kalau orang Arab dia akan sebut hadza hirrun, hirrun. Hirrun ni adalah kucing. Sama ada ketun ataupun hirrun, itu kucing. So dia ni suka dengan kucing, teramat-amat suka dengan kucing. Dan dia pergi mana-mana dia mesti bawa kucing. Dia mesti akan pergi ke mana-mana dia tengok kucing dia bawa. Dia macam kita juga. Ada orang dia tengok kucing, dia tak senang hidup dia. Dia mesti nak kena pegang, nak kena belai. Itu Abu Hurairah lah tu. Abu Hurairah punya perangai tu begitu. Dia tak boleh tak tengok kucing. Dia mesti, dia rasa jatuh hati dia dengan kucing. Sehingga kan dia pergi mana-mana, kucing tu akan masuk bawah lengan baju dia. Anak-anak kucing tu akan duduk bawah ni. Dia akan ni. Sebab jubah orang Arab ni besar. So anak kucing tu tidur bawah lengan baju dia ni. Maka dia ini dipanggil oleh Nabi Abu Hir. Disebabkan banyak sangat kucing, maka Nabi gelar dia sebagai Abu Hurairah. Hurairah ni, Hurair dalam bahasa Arab bermaksud banyak sangat kucing. So dia ini bapa kepada semua kucing-kucing yang ada. So dia digelar sebagai Abu Hurairah. Tetapi Nabi dulu kenal dia sebagai Abu Hir. Ya Aba Hir. Wahai bapa kucing, mana engkau ni? Kau di mana ni? Tetapi disebabkan banyak kucing dia ada,
maka orang panggil dia Abu Hurairah. Dan Hurairah ini bukanlah maksud banyak juga. Dia juga bermaksud wahai bapa yang menyayangi sangat-sangat kucing. Maka dia dipanggil Abu Hurairah. Abu Hir itu bapa kucing. Abu Hurairah ni bapa yang menyayangi kucing-kucing. Gitulah. Ada yang mengatakan Abu Hurairah kerana dalam lengan bajunya itu selalu ada anak kucing. Hurair bermaksud kucing yang kecil-kecil. Pun ada juga maksudnya. Poin dia adalah dia suka kucing. Itu poin dia. Dan itu adalah bukan kesalahan. Dan itu adalah satu antara amalan yang Nabi tak pernah larang. Abu Hurairah ni pergi mana-mana ada kucing. Dia mesti berjalan dengan kucing. Dia jaga kucing elok-elok. Itu antara kegemaran Abu Hurairah. Dan dia ni jaga kucing dia elok-elok. Malam-malam kucing tu dia dah habis main, dia letak kat pokok. Kucing tu tidur kat pokok. Kalau kucing tu masuk rumah dia, dia letak satu tempat. Dan ketika itu tak ada hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang jiran-jiran Abu Hurairah komplain kucing dia berak mengata-kata. Tak ada. Apa yang kita faham daripada maksud tak adanya hadis cerita tentang orang komplain kepada Abu Hurairah, kucing kau ni merata lah berak. Maksudnya apa? Maksudnya dia pandai jaga kucing. Maksudnya kucing dia itu dijaga dengan baik. Tu pentingnya if kita jaga kucing, jaga elok-elok. Jangan buat orang pula jadi sakit dengan kita punya kucing itu. Itu yang pertama. Kemudian Abu Hurairah ini, selain daripada sifatnya ini, dia ini merupakan orang yang sangat-sangat menjaga hafalan hadis-hadis Nabi SAW. Dia ini digelar sebagai Ahlus Sufah. Orang yang Abu Hurairah ni orang miskin, dia tak banyak duit. Maka dia ini banyak duduk dekat dengan masjid Nabi dan dia akan duduk di kawasan situ dan dia ini akan banyak berzikir, berselawat. Dan kalau ada orang bagi sedekah apa-apa makan, dia akan makan daripada sedekah itu. Kalau tak ada, dia puasa. Dia memang orang yang tak banyak duit sangat. Tetapi apa kelebihan dia? Kelebihannya adalah dia dapat banyak hadis Nabi daripada orang lain. Banyak hadis-hadis Nabi, banyak dapat kat dia. Dan Abu Hurairah ini dikatakan dalam beberapa riwayat, dia adalah antara sahabat al-muksirina min riwayah. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Abu Hurairah. Sebab itulah kalau kita dengar hadis Nabi je, mesti nama yang terlintas dalam kat kita ni, mesti Abu Hurairah. Sebab hadis yang diriwayatkan itu banyak sangat. Dikatakan riwayat dia mencecah 2,000 hadis. Dia seorang. Dia telah meriwayatkan daripada Nabi 2,000 hadis. Banyaknya dia punya hadis itu. Ada yang mengatakan 1,000, ada yang mengatakan 2,000. Nak menunjukkan banyak betul hadis dia riwayat ni. Sebab dia selalu dengan Nabi. Dia selalu jumpa Nabi. Nabi datang masjid, dia dengar. Ini antara kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selepas Nabi wafat, dia juga masuk dalam siri-siri peperangan. Dan dia ini juga merupakan orang yang banyak mengajar hadis-hadis Nabi. Dan dia ini ada menantu yang merupakan tabi'in yang sangat-sangat hebat. Iaitu nama menantunya Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib adalah seorang tabi'in yang merupakan dipanggil sebagai fuqaha as-sab'ah. Faqih yang 7 yang ada di kota Mekah dan Madinah. Ilmu-ilmu Islam tidak akan sampai kepada kita melainkan dengan adanya 7 orang fuqaha ini. Antara 7 orang itu adalah Sa'id bin al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib ni siapa dia? Adalah menantu kepada Abu Hurairah. Kalau kita tengok riwayat daripada Sa'id bin al-Musayyib, dia akan sebut an Abi Hurairah. Dia akan sebut akhbarani Abi Hurairah. Ataupun dia kata sami'tu Abu Hurairah. Abah Hurairah. Dia akan kata, kenapa? Sebab dia duduk dengan pak mentua dia. Dia dapat hadis banyak betul daripada pak mentua dia. Ini Sa'id bin al-Musayyib yang merupakan dia punya menantu. Ini Abu Hurairah yang kita tengok hari ini. Habis cerita pasal Abu Hurairah. Kita tengok cerita hadis kita pula. Okay, so apa cerita hadis kita? Mari kita flashback balik kepada matan yang kita baca tadi. Apakah matannya? Nabi sebut, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kita tengok perkataan ataupun wording yang pertama. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Nabi sebut, apa yang saya larang kamu untuk jangan buat, maka tinggalkan. Nabi kata itu tanpa ada pause. Nabi kata apa yang saya larang, stop at once. Jangan sesekali fikir untuk buat pun. Itu antara arahan Nabi yang jelas. Kalau saya kata jangan buat, maka jangan buat. There is no discussion.
Tidak ada. Kalau macam gini macam mana? Tak ada. Tak ada. Nabi kata jangan buat, tak payah buat. Berhenti terus, tak payah buat. Kenapa? Kerana Nabi jelas sebut, apa saya larang jangan buat. Itu poin yang Nabi nak sebut. Benda yang dilarang kita jangan sesekali fikir. Kalau kita buat macam gini macam mana? Tak payah. Contoh benda paling mudah Nabi sebut dalam ayat Quran, Allah sebut innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, main tilik nasib, main tikam nombor ekor, semua ini adalah najis daripada syaitan, fajtanibu, tinggalkan. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat keluar daripada rumah mereka, pecahkan semua tong-tong arak yang ada kat rumah, mengikut arahan secepat yang mungkin. Ketika ayat ini turun, adanya sahabat-sahabat yang masih lagi mengamalkan riba, terus dipulangkan duit-duit yang dia tengah buat riba itu kepada orang. Nak menunjukkan instant. So, bila kita dapat apa-apa arahan daripada Nabi yang bersifat jangan, maka jawapannya adalah instant. Terus jangan buat. Apa contoh Nabi kata jangan makan, Nabi sebut jangan makan khinzir, jangan makan babi. Maka kita kata, tak boleh. There is no discussion. Kita kata, kalaulah daging tu dipotong dalam keadaan dia ada, tak payah fikir. Kita cakap tak boleh je. Kita terus cakap tak boleh. Kalaulah kita kata, kedai ni dia ada jual arak, dan dia juga menyediakan makanan yang lain. Kita kata macam, dia ada jual arak. No, tak apa. Saya tak nak. Tapi dia ada je portion kedai lain. Tak apa. Kita tak nak. Sebab apa? Sebab kita beriman dengan apa yang Nabi sebut. Manahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang Nabi larang, tinggal terus. Jangan buat. Walaupun kita rasa macam, boleh lagi ni, ada sikit, tak payah. Itu arahan Nabi yang sangat jelas. Cara yang kita nak kena buat bila kita dapat larangan daripada Nabi adalah jangan buat. Jangan sesekali fikir pun kita nak buat. Banyaklah. Kalau hari ni kita ada dengar macam-macam perkara yang mungkin benda itu dilarang, tapi kita fikir macam boleh kot. Mungkin okey kot. Maka kalau Nabi larang, jangan. Itu je poin dia. Itu poin yang pertama. Tetapi, adakah setiap yang Nabi suruh, kita kena buat seperti yang dilarang itu? Kalau larang, Nabi kata jangan buat, terus jangan buat. Tetapi adakah yang disuruh kena buat macam tu juga? Tengok apa Nabi sebut. Nabi sebut, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya suruh kamu buat, maka buatlah semampu kamu. Tengok ni bagaimana Islam mengajar kita. Yang Allah larang mesti dihalang, tak boleh dibuat langsung. Tetapi yang Allah suruh, Allah tak strict kepada kita. Allah tak kata kepada kita, yang Allah suruh buat, jangan tinggal langsung, jangan tak buat langsung. Tak, arahan Allah, arahan Nabi, buat semampu kamu sendiri. Itu ayat yang Nabi guna. Nak menunjukkan arahan Allah ini penuh dengan kasih sayang Allah. Sebab itulah bila kita melakukan ibadah, dia sentiasa ada toleransi. Katakanlah kita ini nak mengucap syahadah. Kita tengok 5 rukun iman kita saja. Kita nak mengucap syahadah, tapi kita tak boleh bercakap. Maka bagaimana kita nak buat syahadah? Pakai isyarat. Kita tak boleh nak bercakap, tak boleh nak guna ni. Nak guna isyarat. Kita buat apa? Kita tulis. Ini semua ni adalah alternatif. Mastata'tum, yang kita mampu. Kemudian kita pergi kepada solat. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Solat tu kena solat. Kalaulah saya musafir, macam mana? Jamak. Boleh diringankan. Kenapa? Kerana mastata'tum, mengikut kemampuan. Kalaulah saya dalam peperangan, maka solat je jamak. Kalaulah saya dalam keadaan yang terdesak, kita ada qasar. Kalaulah saya sakit, maka jangan berdiri, duduk. Kalau saya tak boleh duduk, baring mengiring. Kalau saya tak boleh baring mengiring, baring menelentang. Kalau tak boleh baring terlentang, guna isyarat mata. Kalau tak boleh guna isyarat mata, guna isyarat hati. Kalau tak boleh guna isyarat hati, itu dah tak ada apa-apa yang tinggal dah. Memang dah mati dah tu waktu tu. Dah tak ada apa dah. Nak menunjukkan mastata'tum, mengikut kemampuan yang kita boleh buat. Puasa. Kita boleh puasa. Tapi saya tak boleh puasa sangat. Saya ni nak kena sakit, nak kena pergi hospital.
Jangan puasa. Tak payah puasa. Ganti puasa tu nanti. Saya tengah mengandung tapi saya risaukan kesihatan diri saya. Jangan puasa. Tak perlu ganti pun. Bayar fidyah saja. Mastata'tum. Mengikut kemampuan. Saya nak puasa tapi saya gastrik. Jangan puasa. Tetapi dengan syarat. Kena pastikan betul-betul gastrik itu gastrik lah. Ada orang gastrik, gasnya sikit, triknya banyak. Kena hati-hati sikit. Takut dia punya gastrik tu lebih kepada trik, bukan kepada gas. So, pastikanlah bila sakit itu mengikut kemampuan kita. Puasa pun begitu. Saya nak puasa tapi saya musafir. Maka boleh buka puasa. Maka Allah sebut apa? Mastata'tum. Zakat. Saya tak mampu bayar zakat, saya tak cukup duit. Saya ini orang yang fakir. Tak payah bayar. Allah sebut kenapa? Mastata'tum. Haji. Tak semua orang boleh pergi haji. Kerana apa? Mastata'tum. Ini yang Allah sebut, yang Nabi sebut. Apa yang Allah suruh, maka ikutlah mengikut kemampuan sendiri. Yang pentingnya buat. Jangan tak buat. Itu point dia. Arahan Nabi itu dibuat mengikut kemampuan kita. So, contohnya ada seorang ada beberapa orang ahli sufah ketika zaman Nabi SAW. Mereka tengok ada sahabat-sahabat lain yang mereka ini menginfakkan duit di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini banyak mengeluarkan duit, keluarkan harta pergi. Orang ahli sufah ni tak ada duit, orang miskin. Orang yang pakaian sendiri pun tak berapa nak elok. Dalam keadaan dia ni nak makan pun kadang-kadang banyak hari dia puasa. Dan dia tengok ada orang lain, sahabat-sahabat lain berlumba-lumba menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Nabi kata siapa nak sedekah untuk ini, ramai pergi. Ada pula sahabat yang larat pergi berperang. Ahli sufah ramai yang tak larat. Orang-orangnya dah tak sihat. Maka ramailah orang-orang pergi berperang. Maka mereka ni pun rasa rendah hati betul lah mereka ni. Mereka rasa mereka ni tak banyak betul pahala. Mereka mengadu ke Nabi, Ya Rasulullah, ada orang mampu banyak duit, mereka ni boleh infak di jalan Allah. Ada orang badannya kuat, mereka boleh pergi berperang. Kami ni apa yang ada Rasulullah? Duit pun kami tak ada. Kekuatan pun kami tak ada. Bagaimana kami nak masuk syurga kalau kami ni sikit sangat amal ni? Maka Nabi kata, don't worry, buat apa yang kita mampu. Nabi ajar kepada mereka ini, kepada orang-orang ahli sufah ini, dua kalimah, dua zikir. Nabi sebut kalimatani khafifatani fil lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimah kamu baca, ringan dibaca di mulut, berat ganjarannya di timbangan, dan disayangi dan disukai oleh Allah Tuhan Ar-Rahman. Dua kalimah kamu baca ini, kamu baca ringan di mulut, senang dibaca. Bacaan itu berat di timbangan. Maksudnya di sisi Allah timbangannya sangat besar. Dan kalimah itu sangat dicintai Allah. Sahabat-sahabat ni pun tanya, apa dia Rasulullah? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimah yang mudah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Seronoklah dia orang balik berzikir dia orang setiap masa kerana mereka tahu ni kalimah yang memberatkan timbangan. Orang-orang yang berinfak di jalan Allah, yang pergi jihad pun dengar juga hadis ni. Mereka pun zikir juga dengan zikir ni. Mengadu baliklah ahli sufah ni kepada Nabi. Rasulullah, dia orang ni dah lah pergi infak jalan Allah, pergi berperang. Lepas tu dia zikir juga ini. Banyaklah pahala dia orang. Maka Nabi kata setiap orang mengikut kemampuan dia. Maka kalau kamu mampu, kamu pergi. Kamu tak mampu, kamu ikut yang ini. Allah memandang bukan pada banyaknya amal kita, tetapi pada ikhlasnya amal kita. Maka sebab itulah Nabi sebut, وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. Apa sahaja yang aku suruh, maka buat seperti mana yang kamu disuruh buat mengikut kemampuan kamu sendiri. Ini poin yang asas bila Nabi sebut tentang apa yang Nabi suruh dan apa yang Nabi larang. Kalau Nabi larang, tinggalkan at instant. Terus tinggal. Tidak ada kompromi. Tetapi apa yang Nabi suruh, buat ikut kemampuan.
Jangan buat laju-laju. Jangan buat terlampau nak bekerja-kerja. Buat mengikut kemampuan. Kalau kita baru belajar solat malam, jangan pergi solat malam 30 rakaat. Takut-takut itulah sekali kita solat malam. Lepas tu dah tak solat dah. Start dulu dua. Start dulu dua. Dua, dua. Dah dekat 2 minggu, 3 minggu rasa dua ni kuat ni. Naik 4. Dah naik 4 okey, naik 8. Begitu. Kita buat dia mastata'tum, mengikut kemampuan. Begitu cara bila kita ni buat ibadah kepada Allah dan juga bila kita buat apa yang Nabi suruh. Benda ni mengikut kemampuan. Dan Nabi sambung hadis itu. Nabi sebut apa dia? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kerana sesungguhnya banyaknya umat-umat terdahulu yang hancur, musnah, hilang, dilaknat oleh Allah kerana mereka buat dua perkara ini. Umat-umat terdahulu, bila mereka ini hidup dan mereka ini dilaknat oleh Allah, hancur mereka ini dan mereka ini dalam keadaan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa mereka buat? Nabi sebut kasratu masailihim. Banyak bertanya. Banyak bertanya ini menjadi sebab hancurnya sesuatu umat. That point menjadi satu benda yang kita back to question lah. Walaupun Nabi kata banyak bertanya akan menyebabkan umat kita itu hancur, kita pun nak tanya juga. Kenapa tak boleh tanya ke? Takkanlah tak boleh tanya langsung. Kalau dulu belajar-belajar pondok, tok-tok guru kalau kita tanya, jangan tanya banyak. Siapa bertanya banyak, lemahlah imannya. Sudah. Tak bertanya semua. Walaupun tak faham, tak tanya. Tak nak tanya. Sebab takut lemah iman. Jadi, apakah yang boleh ditanya dan apa yang tak boleh ditanya? Dalam kita punya pemahaman, dalam setiap kita punya konsep bertanya ini, ada 3. Ada 3 jenis pertanyaan yang ditanya oleh manusia. Satu, soalan orang yang tak tahu kepada orang yang tahu tentang perkara-perkara agama. Iaitu perkara-perkara fardu agama. Saya baru masuk Islam. Saya tanya kepada Dr. Marina, macam mana saya nak solat Dr. Marina berkata, jangan banyak tanya hancur umat kita nanti. Sudah, tak semayang saya. Itu tak boleh. Maka orang yang bertanya tentang bagaimana melakukan sesuatu ibadah, fardu sesuatu, bagaimana nak solat, bagaimana nak puasa, bagaimana nak zakat, bagaimana nak buat perkara-perkara fardu dalam agama, maka soalan itu wajib ditanya. Jangan tak tanya pula. Wajib kena tanya. Contohnya kita belajar dengan saya ni, tiba-tiba ada satu benda tak faham. Tanya, kena tanya. Takut nanti kita balik, kita faham cara lain. Sebenarnya maksud dia lain. So, wajib kita tanya kalau kita tak faham. Kerana apa? Kerana Allah sebut dalam Quran banyak. Allah sebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang tahu sekiranya kamu tak faham. Itu asas ilmu itu. Nabi sebut dalam sebuah hadis, syifa'ul ayyi as-su'al. Penawar kepada kebodohan adalah soalan. Penawar ataupun ubat kepada sakit bodoh adalah soalan. Tak mungkin kita akan sembuh daripada sakit bodoh melainkan kita bertanya soalan. Wajib tanya soalan baru sembuh daripada sakit tu. So poinnya adalah bertanya tentang perkara yang kita tak tahu. Nabi disebut dalam beberapa ayat yang lain cerita tentang beberapa sahabat. Sahabat cerita, aku ni diberikan kemampuan ataupun diberikan satu kemampuan oleh Allah untuk tanya orang bila aku tak faham. Sebab apa? Sebab bertanya ini memerlukan kekuatan. Bertanya benda yang kita tak tahu memerlukan kekuatan. Dalam kepala kita syaitan ni duk cucuk. Jangan tanyalah, nanti nampak awak ni macam tak bijak sangat. Tapi memang kita tak tahu. Memang kita kena tanya sebab kita tak bijak tu. Tapi syaitan tu cucuk. Jangan tanyalah. Orang lain semua tahu. Sebenarnya semua orang tak tahu. Kita pun tak tahu, orang lain pun tak tahu. Tapi orang lain tu tak nak tanya. So jadinya apa jadi? Jadi semua tak tahu. Maka tanya. Bila kita tak tahu, mesti kena tanya. Ini tentang perkara-perkara yang ada dalam agama. So kalau perkara dalam agama yang melibatkan kefarduan sesuatu, wajib tanya. Yang kedua adalah
bertanya untuk memandaikan kita ini dalam sesuatu perkara. Yang tadi tu tak tahu langsung. Kita have nothing, kita nak tahu sesuatu. Yang ini kita dah tahu basic. Kita nak upgrade ilmu kita. Kita boleh tanya. Tuan-tuan, ibu-ibu semua yang belajar dengan saya malam ni, kita tahu baca Quran. Kita belajar Quran. Kita tahu baca. Kita nak upgrade je. Kita tahu baca hadis. Kita tengok hadis ni. Kita nak upgrade je. Bila kita baca terjemahan tu, kita faham je hadis tu. Tapi kita nak upgrade kefahaman kita lagi. Maka itu dibenarkan. Sebab itulah masa kita belajar itu ada soalan. Tanya soalan ini, tanya soalan itu. Kenapa? Sebab kita nak memahamkan. Maka soalan untuk faham itu dibenarkan. Daripada situlah kita ini belajar. Daripada situlah adanya sekolah, adanya universiti kerana soalan. Orang ingin bertanya. Orang tak tahu dan ingin memandaikan ilmu dia. Dia baru belajar ABC, dia nak tahu macam mana nak gabung ABC itu jadi perkataan. Jadi, dia belajar lagi. Dia dah tahu nak gabung jadi perkataan, dia nak tahu jadi ayat. Dia dah tahu jadi ayat, dia nak jadi karangan. Ini semua ni adalah soalan yang dia tengah tanya. Dan itu memandaikan dia. Yang kedua ni pun boleh, tak ada masalah. Tanyalah. Yang ketiga adalah bertanya perkara yang tidak diwajibkan Allah kepada dia dan kepada orang lain. Allah tak wajibkan kita buat benda tu, Allah tak wajibkan orang lain buat benda tu, tapi kita pergi tanya. Benda ini adalah diharamkan. Tidak dibenarkan. Dalam sebahagian pendapat mengatakan makruh, tak boleh tanya. Ada yang mengatakan haram, tak boleh tanya langsung. Contohnya ada sebuah kes yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Ketika turunnya ayat dalam surah Ali Imran, Allah sebut walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ayatnya tentang Allah sebut dan kepada manusia Allah memfardukan kepada mereka ini haji di Baitullah. Adalah seorang lelaki itu tanya kepada Nabi, "Akullu amin ya Rasulullah?" Adakah kita ni kena buat haji setiap tahun Rasulullah? Orang ni tanya kepada Nabi. Tapi Allah tak sebut. Allah tak kata pun nak kena buat tiap-tiap tahun ke tidak. Tak ada pun. Tapi dia ni curious nak tanya. Allah tak cakap pun kena buat ke tidak. Tapi dia nak tanya. Adakah setiap tahun kena buat Rasulullah? Nabi tak jawab. Sahabat faham. Bila Nabi dengar soalan itu dan Nabi tak jawab, maksudnya Nabi memilih untuk tidak jawab. Maksudnya tidak perlulah tanya lagi. Tapi seorang kawan ni, dia tanya sampai ke sudah. Dia tanya, dia cakap, Nabi tak dengar aku, tanya lagi. Tiap tahun ke Rasulullah? Nabi tak jawab lagi, tanya lagi. Tiap tahun ke Rasulullah? Tanya lagi. Sampai berkali-kali tanya. Sehinggalah Nabi cakap kepada dia, faqala Rasulullah, wa ma yushiku an aqul na'am? Adakah kau nak aku jawab ya? Ketahuilah kalau aku jawab ya, dia akan jadi wajib kepada kita semua. Dan kalau jadi wajib, kamu tak akan mampu, Nabi kata. Adakah kau nak aku jawab wajib? Cukuplah apa Allah sebut itu dan janganlah tanya. Maksudnya kalau Allah dah bagi begitu, tak payah tanyalah. Nak tiap-tiap tahun ke apa ke, tak payah. Ada seorang lagi sahabat Nabi yang dia ni tanya kepada Nabi tentang ibadah. Dia tanya, ya Rasulullah, saya ni nak berpuasa dan beribadah dengan baik. Dia pun tanya Rasulullah, apakah puasa yang paling baik saya boleh buat selepas puasa Ramadan? Nabi kata, berpuasalah pada hari Isnin dan Khamis. Maka sahabat ni kata, Rasulullah, I have done that. Saya dah buat. Is there any other yang saya boleh buat? Nabi kata, kalau begitu puasalah 3 hari sebulan pada hari-hari putih. Iaitu pada 13, 14, 15. Setiap bulan. Iaitu pada waktu hari bulan itu terang. 13, 14, 15. Dia pun kata, ya Rasulullah, I have done that too. Tu pun saya dah buat. Maka Nabi kata, berpuasalah pada hari-hari yang merupakan hari-hari yang besar dalam agama kita. Seperti hari Ashura. Seperti adanya hari-hari Arafah. Dia kata, I have done that too Rasulullah. Tu pun saya buat dah. Give me something up sikit lah. Nabi kata, puasalah puasa 6. Selepas daripada Ramadan tu. I have done that too Rasulullah. Tu pun saya buat dah. Give me something more. Saya nak buat lain. Maka Nabi kata, berpuasalah dengan puasa Nabi Daud. Nabi Daud berpuasa selang sehari. Dia puasa hari ni, besok tak puasa. Lusa puasa, lepas tu tak puasa. Dia selang sehari puasa dia. Maka sahabat dia kata, inilah saya nak. Saya nak ini lah.
saya nak puasa yang ni. Maka sahabat ni pun puasa ketika dia muda. Sehinggalah sahabat ini sudah pun tua, maka dia mengadulah diri dia kepada sahabat yang lain. Menyesal saya tanya Rasulullah dulu, puasa yang paling bagus sekali. Maka hari ini saya terpaksa menggagahkan diri saya walaupun penat, walaupun sakit, untuk saya berpuasa setiap waktu seperti mana yang Nabi sebut itu, iaitu puasa Nabi Daud. Penat saya nak puasa hari ni. Kenapa? Sebab dulu saya cakap kat Rasulullah saya boleh buat semua tu. Sekarang ni bila saya tak nak buat, saya jadi macam galat pula. Takut benda tu jadi wajib kat saya. Sebab saya yang minta. Ini bahayanya meminta ataupun bertanya benda yang bukan keperluan kepada kita. Ini bahayanya. Benda inilah yang menjadi masalah bila kita tanya. Pada zaman Imam Malik bin Anas, iaitu imam yang merupakan pengasas mazhab Maliki. Ada orang lelaki datang kepada dia dan tanya kepada dia tentang sesuatu hukum. Wahai imam, boleh kalaulah saya nak tanya, apa hukum solat begini-gini? Imam tu jawab. Imam Malik pun jawab, oh hukum dia adalah anda kena solat dalam keadaan begini. Orang tu tanya, kalaulah imam, saya solat seluar saya koyak, apa jadi? Maka Imam Malik tanya kepada dia, dah jadi belum? Cakap belum. Jangan tanyalah. Dah jadi nanti baru tanya saya. Awak menduga-duga benda yang tak jadi lagi, buat apa? Benda tu tak jadi pun kat awak. Awak tanya benda yang tak jadi lagi. Ada juga orang tanya kepada Imam Malik. Dia baca ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu Ar-Rahman. Allah ini berada di atas arash, istawa. Dalam keadaan istawa. Istawa ni maksudnya bersemayam kalau translation direct. Maka orang ni pun tanya, kaifa yastawillah? Allah ni macam mana dia duduk kat langit tu? Dia tanya kat Imam Malik. Maka Imam Malik kata kepada dia, al-istiwa' ma'lum. Bagaimana Allah bersemayam itu adalah diketahui. Allah sebut sendiri. Wal kaif majhul. Bagaimana jangan tanya. Kita pun tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan perkara itu wajib. Kita mesti beriman Allah itu ada duduk, Allah itu berada di arash. Tak tahu macam mana keadaannya, jangan tanya. Wasu'alu anhu bid'ah. Anda bertanya tentang perkara itu adalah perkara yang bid'ah. Dan engkau ini adalah lelaki yang buruk bertanya perkara yang tak betul. Fa akhrijuhu anni. Keluar daripada sini. Jangan duduk dengan saya. Imam Malik halau dia keluar. Kerana apa? Kerana bertanya soalan yang tidak ada kena-mengena. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis kita ini, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Dan mereka ini banyak soalan dan mereka ini banyak berselisih pendapat dengan nabi-nabi mereka. Mari kita tengok perkataan terakhir hadis ini, iaitu ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka banyak berselisih pendapat dengan nabi-nabi mereka. Mereka banyak tanya soalan dengan nabi-nabi mereka. Ini bukan cerita pada zaman Nabi Muhammad ni. Sebab Nabi sebut nabi-nabi mereka. Siapa yang Nabi refer ini? Maka ulama' mencari dalil siapa ni orang ni. Maka banyaklah tafsiran-tafsiran dan antaranya bercerita tentang umat Nabi Nuh AS. Mereka ada dialog dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh berdialog dengan dia. Habislah bersoal balas, tak laku. Tak nak terima, habis. Zaman Nabi Ibrahim berdialog dengan Raja Namrus. Raja pada zaman dia. Bersoal balas, siapa Tuhan? Raja Namrus kata, saya Tuhan. Nabi Ibrahim kata, tak, bukan. Nabi Ibrahim kata, bukan, Allah tu Tuhan. Maka Raja Namrus tanya kepada Nabi Ibrahim, what is the proof Allah tu Tuhan? Maka Nabi Ibrahim kata, Allah itu menghidupkan dan mematikan. Maka Raja Namrus kata, that is small punya cerita lah. Senang punya. Simple punya kerja. Dia panggil dia punya guard, ambil 2 orang banduan, dia kata. Letak depan dia. 2 orang banduan duduk depan dia. Dia suruh guard dia kasih sembelih 1 orang. 1 orang banduan tu kena sembelih. Mati. 1 orang lagi hidup. Dia kata, saya pun mematikan dan menghidupkan. Tak ada masalah pun, dia kata. Walaupun salah yang disebut tu. Dia tak mematikan pun. Dia menyebabkan kematian je. Dia tak mematikan pun. Dan dia tak hidupkan orang yang hidup tu. Dia membiarkan orang tu hidup. Maka dia ni tak buat apa pun. Maka Nabi Ibrahim tanya lagi kepada dia. Oh, kalau begitu, Allah itu Tuhan. Dia ini mendatangkan matahari setiap hari daripada timur.
Kalau raja adalah raja yang merupakan Tuhan, cuba bawa matahari itu besok daripada barat. Kalau kata tadi Tuhan kan, cuba bawa pada barat. Apa jadi? Tenganga raja tu. Raja tu kata, Aish, ini level up ni. I cannot do this. Apa dia jawab? Dia kata, kasih bakar Nabi Ibrahim. Jangan bagi dia duduk negeri kita. Begitu mereka ini bersalah pendapat dengan nabi-nabi mereka. Nabi Musa alaihi salam, kaumnya, kita baca suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah bermaksud surah Al-Baqarah tu maksudnya lembu. Dalam Al-Baqarah itu cerita pasal satu kisah kaum Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa ini ketika mereka ini hidup di zaman Nabi Musa, ada satu kes berlaku. Ada satu kematian berlaku dan kematian itu adalah seorang lelaki. Dia ini mati dan meninggalkan harta. Dan harta itu sepatutnya dapat kepada anak buahnya ataupun anaknya dalam riwayat-riwayat yang tertentu. Namun yang membunuhnya itu adalah anaknya sendiri. Dalam hukum agama, orang yang membunuh tak boleh mewarisi harta. So, orang-orang kampung rasa macam, yelah kot, memang betul dah ni anak dia ni bunuh. Tapi anak dia tak mengaku pun, nak kata tak ada pun. So, mereka ni pergi jumpa Nabi Ibrahim. Pergi jumpa Nabi Musa. Nabi tolong settle ni, ada masalah ni. Kampung ni orang mati, tapi kita rasa macam anak dia bunuh, tapi anak dia tak mengaku. Kami nak cari siapa pembunuh kepada lelaki yang mati ni. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka Allah suruh sembelih seekor lembu. So, Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah sebut innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Allah suruh kamu semua untuk sembelih seekor lembu. Apa kaum Nabi Musa cakap? Atattakhiduna huzwa? Musa, kami tanya pasal orang mati. Apa pasal nak sembelih lembu? Maka apa jawapan Nabi Musa? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya memohon perlindungan daripada Allah daripada perangai orang-orang yang bodoh, tak nak terima cakap orang. Ni kasratu masailihim. Banyak tanya ke Nabi dan banyak bercanggah cakap dengan Nabi. Tak nak percaya cakap Nabi. Padahal yang cakap tu bukan Pak Cik Musa kampung sebelah. Nabi Musa tu. Diikut dan Nabi Musa sebut Allah suruh kamu sembelih. Tak nak percaya dia. Maka Nabi Musa kata sembelih lah. Tak nak percaya. Maka apa mereka tanya? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Musa, tanya kat Tuhan kamu. Ni nak suruh sembelih lembu ni. Nak lembu macam mana? Padahal arahan Allah sembelih seekor lembu. Kalau dia nampak mana-mana lembu, dia sembelih, dah settle dah kes tu. Tapi dia punya masalah, suka bertanya ke Nabi. Benda-benda yang tak ada manfaat. Allah punya arahan, sembelih lembu. Dia nak pula tanya. Tanya ke Tuhan kamu Musa, nak lembu macam mana? Maka Allah bila kaum Nabi Musa tanya, maka Allah bagi. Allah nak la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Allah nak lembu yang tidaklah bunting dan tidaklah muda, nak tengah-tengah antaranya. Puas mencari. Mana satu lembu nak mencari? Tak tua sangat, tak muda sangat, keadaannya elok, dalam keadaan yang baik. Sudah. Ingatkan dah habis tanya soalan tu, pergi cari. Tak lagi. Tanya lagi kepada Nabi Musa. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Musa, tanya ke Tuhan. Lembu tadi tu, yang kata nak cari tu, nak color apa? Allah nak color pula. Lembu, color apa yang tinggal? Hitam, putih, coklat, warna beige sikit. Itu je lah. Dia nak tanya color. Maka ditanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa tanya Allah. Allah bagi color yang susah. Allah kata, Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha. Allah nak lembu yang color kuning. Ambil. Nak cari lembu color kuning macam mana? Tak jumpa nak cari lembu color kuning. Faqi'un launuha. Kuning itu mesti kuning bersinar. Golden. Lembu warna golden. Mana nak cari? Tasurrun nazirin. Kalau jumpa tu seronok lah. Nak menunjukkan susahnya nak jumpa tu. Ingatkan tak tanya dah. Tanya lagi. Musa tanya kepada Tuhan, nak lembu yang style macam mana? Nak lembu yang pakai bajak ke? Nak lembu yang tak pakai bajak ke? Nak lembu yang lepak kat rumah ke? Tanya lagi. Ni. Kasratu masailihim. Banyak tanya ke Nabi. Benda yang tak bermanfaat. Allah ajar, Allah cakap kepada mereka, sembelih lembu.
Tak ada manfaat pun tanya. Nak lembu kala apa, besar mana, pakai kat mana, tak ada pun. Maka ini soalan yang tidak diperlukan dalam agama. Contohnya ada orang tanya kepada beberapa orang bila dia belajar itu, contohnya, kenapa kita solat zuhur, kita semayang kan 4 rakaat. Kenapa bila tahiyat, bila kita duduk itu, dan kita mesti bagi salam ke kanan dulu. Kenapa kita tak bagi salam ke atas? Apa masalahnya kita nak tanya salam ke kanan ke atas? Tak ada benda pun. Tak ada masalah pun. Awak nak salam ke mana pun tak apa, tak ada masalah. Sebab menoleh ke kanan tu sunnah. Kalau kita bagi salam tanpa toleh pun, kita dah sah solat kita. Yang penting kita menyebut Assalamualaikum warahmatullahi. Itu je. Tapi ada pula yang tanya, kalau kita toleh, bagi salam tu ke atas. Sebab malaikat kan ke atas. Sudah. Boleh tak? Tak ada manfaat. Saya pernah mengajar beberapa tempat. Saya mengajar beberapa tafsir. Antara soalan-soalan favourite selalunya bila orang tanya, bila saya mengajar, contohnya, saya mengajar kisah dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, kalau ibu-ibu ingat, ada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. So, antara soalan favourite yang pakcik-pakcik, makcik-makcik dekat surau kalau tanya, Ustaz, macam mana kita nak jumpa Nabi Khidir ni? Padahal cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu tak ada kena-mengena pun. Tak ada pun nak cerita pasal macam mana nak jumpa. Ada juga yang tanya, macam mana nak jumpa Nabi Khidir? Sebab saya ada dengar orang cakap, kalau kita ni nak jumpa Nabi Khidir, kita salam tangan dia, tak ada tulang. Sudah, lepas ni semua bersalam, mencari tulang tangan orang. Nabi Khidir dia ni, sudah, habis tu je lah kerja kita. Ada pula yang mencari macam-macam. Gua di sana, di sini, cari kapal Nabi Nuh. Ustaz, kapal Nabi Nuh tu, kalau kita jumpa tu, kita boleh masuk dalam dia tu. Macam mana Ustaz? Kata saya pun tak tahu lah Tuan Haji. Kalau kita masuk pun tak tahu nak buat apa kat dalam tu. Lepas tu tanya lagi, ada benda-benda yang tidak ada manfaat ditanya. Kenapa nak ditanya? Sedangkan benda itu tidak ada manfaat dan tidak ada keperluan pun untuk ditanya. Itu yang dikatakan dalam hadis ini, orang dahulu hancur kerana bertanya benda yang tidak perlu dalam agama. Maka janganlah bertanya perkara yang tak perlu dalam agama. Yang kita rasa benda itu tak perlu. Tetapi benda yang perlu, jangan tak ditanya. Mesti ditanya. Kita tak faham, Ustaz, kenapa kita kena solat? Itu bukan perkara tak perlu. Itu perkara perlu. Ada orang ramai tak tahu kenapa dia kena solat. Yang dia tahu sebab dulu mak ayah suruh solat. Dulu kat sekolah cikgu suruh solat. Kenapa bila dah besar nak kena solat lagi? Tak cukup ke dulu? Kalau Tuhan adalah Tuhan yang hidup, boleh maha hidup tanpa ada kita solat kepada dia, kenapa kita solat? Kenapa kita perlu sembah Tuhan kalau kita tahu Tuhan tu tak perlukan kita? Kita yang perlukan Tuhan. Jadi kenapa kita nak kena solat? Itu soalan orang tanya. Banyak soalan-soalan itu yang kita perlu jawab. Itu soalan yang perlu jawab. Soalan yang tak perlu jawab ni soalan-soalan yang tak ada manfaat untuk dijawab. Sebelum adanya Nabi Adam dan sebelum adanya jin dan sebelum adanya Jibril, bagaimana rupa bumi kita ni? Sudah nak memikir pula macam mana rupa. Letih pula nak mikir, macam ni. Lepas tu fikir pula, macam mana rupa Jibril itu yang sebenar-benarnya. Mari kita lukiskan, dah nak lukis pula. Benda ini semua tidak ada manfaat. Maka sebab itulah Nabi kata, hancurnya umat terdahulu apabila arahan dikeluarkan, soalannya lebih banyak daripada menerima arahannya. Ini benda yang bahaya. So, bila arahan keluar untuk kita tidak buat sesuatu, kita secara instan tak buat. Kalau arahan keluar untuk kita buat sesuatu, buatlah mengikut kemampuan yang kita boleh buat. Itu benda yang kita sebut bila kita katakan membuat sesuatu perkara mengikut kemampuan kita dan juga kita tinggalkan for instance terus. Itu maksudnya. Okay? So, saya rasa kita punya perkongsian kita berhenti di sini sebab habis hadis kita ini cerita pasal hadis tentang, kalau kita flashback balik, cerita tentang arahan dan larangan. Apa yang Nabi sebut? Nabi sebut, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang Nabi larang, tinggalkan terus. Apa yang Nabi suruh, buat ikut kemampuan.
Dan bila kita buat ikut kemampuan, don't ask too many question yang sebabkan kita tak buat pula amalan tu. Itu jadi bahaya. Itu poin yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa saya berhenti di situ dahulu. Saya buka kalau ada soalan nak tanya boleh tanya. Kalau tak kita berhenti dan kita habiskan di sinilah insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi, so jangan takut untuk bertanya. Kalau kita tak faham, kita boleh bertanya. Jadi, saya bukalah kalau ada sebarang soalan untuk nak ditanya pada Ustaz berkenaan topik kita pada malam ini, silakan ya. Tak inilah yang kita kata jangan tak boleh buat semua, jangan tinggal apa macam apa ayat tu, tak boleh, tak mampu nak buat semua, jangan sampai tinggal semua macam tu Ustaz. Ada ayat tu. Silap saya lah. Okey, Ma la silakan. yutraku la Sangkut kot Ustaz. ma la yudraku kullu la yutraku jullu disebut. Apa yang kita tak dapat gapai semua, jangan tinggal yang penting. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Zul. Ustaz nak tanya lain sikit daripada hadis boleh? Kalau mampu saya jawab. Kalau tak mampu, to be continue lah. Pasal kucing tu Ustaz. Dan bulu kucing ni dulu-dulu belajar kata dia najis. Lepas tu bila dia najis tu agak sukar jugalah Ustaz, macam kadang dia halus-halus kan, tak nampak pun. Lepas tu dah habis solat kan baru nampak. Jadi sebenarnya apa tu adalah ada baca yang lain adalah pandangan kata dia apa tu najis yang dimaafkan. Macam mana tu Ustaz? Sebab kan kadang-kadang saya tak nak main kucing sebab tu lah. Tapi sahabat Nabi ni kucing duduk dalam lengan lagi ha. So secara asasnya soalan tu baguslah tu sebab ada viral juga saya rasa tahun lepas ke tahun ni. Cerita pasal tak boleh untuk kita bawa kucing masuk rumah sebab bulu kucing itu adalah najis. Secara basicnya bulu yang menjadi najis adalah anjing dan khinzir sahaja. Yang lain itu tidaklah dianggap sampai ke najis, namun kucing ini dia binatang yang berjalan ke mana-mana tempat. Maka disebabkan itulah kita risau pergerakan kakinya itu akan membawa najis. Dalam ilmu kebersihan dan ilmu menyusun kita punya prioriti terhadap kebersihan najis kita itu, apa yang boleh dilihat dengan mata, dirasa dengan tangan, dibau dengan hidung, itu sahaja yang kita anggap najis. Apa yang melebihi kemampuan itu, maka itu kita serahkan pada Allah. Itu sifat najis itu. Sebab itulah bila kita belajar, dia mesti hilang bau, warna dan rasa. Bau itu di hidung, warna itu di mata, rasa itu di tangan. Jangan pakai mulut, rasa tangan tu. Rasa tangan. So, if kita tengok tak ada, kita bau pun tak ada, dan kita rasa pakai tangan pun tak ada. Sewaktu kita menjalankan ibadah, kita tengok tak ada. Lepas kita habis ibadah, kita perasan ada. Dan kita rasa macam, oh ni tak ada benda sangat ni. Maka tak ada masalah. Tapi if lepas kita jalankan ibadah, kita tengok adanya najis. Kita dah habis ibadah dah. Dia ada dua pendapat. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, sekiranya masih banyak waktu, maka kita perlu sempurnakan ibadah itu. Buat balik. Tetapi kalau waktunya pendek, maka cukup dengan apa yang kita ada tu. Kerana kita sedar selepas. Itu mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lain, orang kata apa? What bygone is bygone lah. Apa yang dah lepas tu tak payah fikir dah. Itu mazhab lain. Dalam mazhab Imam Malik, apa dah settle je. So next time tu nanti betul kan. Itu konsep Imam Malik. Dalam mazhab Syafi'i dia sangat teliti buat kebersihan. So if kita nak solat, kita tengok ada najis, tai apalah ada kat situ depan tu kan. Kita tak nampak. Kita tak nampak langsung pun. Kita solat elok, kita tak bau, kita tak apa, kita solat habis. Habis solat, kita bangun, Allah, kita nampak ada sikit je kat situ. Maka dia tengok pada masanya. Kalau masanya banyak lagi, dalam mazhab Syafi'i, seelok-eloknya kita buat semula untuk kesempurnaan. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau masanya dhayiq, masanya sangat pendek, maka seelok-eloknya kita kekal dengan apa yang ada. Itu sifat dalam mazhab Syafi'i.
Sekiranya kita mampu dan kita boleh buat, kita buat lagi. Itu tidak ada masalah. So menjawab adakah kucing itu kita anggap dia sebagai bulunya itu sebagai najis? Tidak. Syaratnya adalah yang 3 tadi itu. Dalam ilmu najis tu mudah saja. Bau, warna dan rasa. What we see, what we smell and what we touch. Cukup 3 itu, hilang 3 sifat itu, maka kita tidak anggap dia najis lagi dah. Kita hanya mampu menilai zahir. Nabi sebut dan ulama sebut, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum dengan yang zahir di mata, Allah yang menentukan apa yang tersembunyi di dalam apa yang kita tak lihat. Itu sifat dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, ada sebarang soalan lagi ke? Ya, okey. Okey. Kalau dah tak ada, tak ada. Okey, kalau tak ada soalan lagi, jadi Ustaz kita tutup majlis kita dengan sedikit doa pada Ustaz dan seterusnya menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa esok Jumaat untuk kuliah surah Al-Insan tadabbur kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum.